Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Waalaikumsalam, baik. Salam doktor. Ada saya? Okay, insyaAllah kita mulakan. We start our class with Surah Al-Fatihah. Bersempena dengan hari ini kita berada di 23 Syakban. Kita sama-sama doakan ketika kita baca Fatihah ni agar kita dipermudahkan urusan untuk memasuki Ramadan insya-Allah. Okay. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, insya-Allah pada hari ini kita akan sambung berkaitan dengan kelas untuk CoQ Months Management untuk hari ini 6 April 6 April 2021 insya-Allah. Okay, our topic today is about Months Management. Okay, pengurusan masjid. Seperti mana yang saya telah berikan kepada kamu semua assignment berkaitan dengan project individual, your individual project about most in education institution in Malaysia. So I think all of you was submitted already all the topic, all the project. Thank you very much. Okay. When we talk about a mosque, this is the word from Arabic language. Masjidun. Okay. The word masjidun come from Arabic language. We call it fi'il madhi sajada. 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 Okay. Sajada yasjudu masjidun. Okay. Kita lihat kenapa bahasa Melayu menggunakan masjid. Sebab perkataan masjid ini diambil daripada perkataan bahasa Arab. Kerana bahasa Melayu ini antara bahasa yang ada campuran bahasa Arab daripada pedagang-pedagang Arab dan juga pedagang-pedagang daripada Cina dan sebagainya. Jadi kita nampaklah percampuran antara bahasa-bahasa ini yang dipinjamkan ke dalam bahasa Melayu. Jadi masjid adalah perkataan dalam bahasa Melayu dan juga bahasa Arab yang di belakangnya ada baris dua di hadapan, masjidun. Okay. Di mana tempat yang lebih kecil daripada masjid, we call it musalla. Okay, musalla ni disebut dengan perkataan surau. Kebiasaannya yang berstatus surau di Malaysia tidak melaksanakan salat Jumaat. Tetapi semasa pandemik COVID-19, ada banyak musalla ataupun surau yang dinaik taraf sebagai masjid dan dibenarkan untuk melakukan solat Jumaat di situ. Okay. Kebiasaannya sebelum ini perkataan masjid
digunakan kepada tempat untuk orang Muslim menunaikan solat Jumaat. Okay. Kita dituntut untuk memakmurkan masjid, mengimarahkan masjid bertepatan dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah At-Taubah ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas salah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Okay. Dalam ayat ini kamu lihat perkataan masajidah yang saya boldkan ni, masajidah. Okay, masajidah merupakan perkataan jamak kepada perkataan masjidun. Masjidun, masajid. Masajid plural untuk perkataan masjidun yang menunjukkan dalam ayat ini memakmurkan masjid Allah itu bukan satu saja ada masjid di dunia ini, tetapi digunakan kalimah jamak ataupun plural yang menunjukkan bahawa kata ganda yang menunjukkan masjid di muka bumi Allah ini ada banyak yang digunakan perkataan masjid-masjid. Dalam bahasa Arab istimewanya dia menjadi jamak taksir yang disebut dengan masajid. Okay. Okay. Next, the word masjid also come from Surah At-Taubah 108. La taqum fihi abada. La masjidun ussisa 'ala taqwa min awwal yawmin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Okay, kamu lihat lagi dalam ayat ini juga menggunakan kalimah yang sama, iaitu perkataan masjidun. Ini yang menunjukkan bahawa perkataan masjid ini ada disebut di dalam Al-Quran. Antaranya yang kamu lihat daripada surah At-Taubah ayat 108. Okay. This is the photo our masjid. Our mosque, our masjid, Masjid Sultan Ismail UTM, located at main campus UTM Johor Bahru. Okay. Location. Our campus, our mosque, Masjid Sultan Ismail UTM, its location at the center of the campus. Okay, jadi kita dapat lihat macam mana kedudukan masjid kita ini berada di tengah-tengah kampus. This is the concept of Islamic learning, in which the mosque is the source of the education. Okay, kalau kita lihat di sini, masjid ini merupakan center untuk menunjukkan bahawa yang membina kampus Universiti Teknologi Malaysia dahulu, Tan Sri Ainuddin Wahid. Mungkin kamu boleh cari dekat
kedai buku UTM, penerbit UTM, buku apa tu nama, Ainuddin Pejuang Degil. Okay. Ainuddin Pejuang Degil ini dia ada menceritakan kenapa masjid ini diletakkan sebagai center of the campus. Antara reason dia untuk meletakkan bahawa ilmu dan iman itu tidak boleh dipisahkan. Kalau kamu lihat ni, ini adalah bangunan Perpustakaan Sultanah Zanariah. Okay, jadi daripada perpustakaan ini, sekiranya azan berkumandang, kamu memadai untuk berjalan kaki selama 1 atau 2 minit sahaja untuk turun daripada bangunan library dan menunaikan solat berjemaah di masjid. Okay. Sebab tu, kalau kamu lihat moto untuk UTM adalah kerana Tuhan untuk manusia. Inilah simbol dia yang menunjukkan bahawa walaupun kamu daripada Faculty of Engineering, Science dan sebagainya, tetapi imej Islamik itu tidak boleh dihilangkan daripada graduan UTM. Okay. Sebab tu diletakkan masjid ini berada di kampus, di tengah-tengah kampus universiti. Jadi kamu bertuah lah kerana konsep asal pembinaan UTM ini meletakkan iman. Jadi peranan kamu untuk meneruskan perjuangan Tan Sri Ainuddin Wahid untuk menjadikan Islam ataupun iman itu sebagai salah satu identiti kepada mahasiswa di dalam kampus Universiti Teknologi Malaysia. Okey. Siapa boleh baca ayat Al-Quran yang berada di pintu masuk kampus kita? Siapa boleh tolong saya bacakan ayat ni? Saya nak seorang bacakan ayat yang ada dekat pintu masuk kampus ni. Hello, Saya boleh, Doktor. Ya, siapa tu? Humaidi. Humaidi. Ya, silakan Humaidi. Wa qur rabbi zidni ilma. Apa maksud dia Humaidi? Dan katakanlah, ya Allah, tambahkanlah ilmu itu. Okey, terima kasih Humaidi. Okey, this is the ayah Al-Quran yang apa kata? Diletakkan di pintu masuk kampus kita. Maksudnya di sini Tan Sri Ainuddin Wahid nak bila kamu melangkah masuk ke dalam kampus, kamu lihat dekat atas tu sebagai satu doa untuk kamu melangkah sebelum menuntut ilmu. Ini daripada ayat Al-Quran. Jadi maksudnya kamu kena amalkan sebagai doa lah. Cukup indah doa ini kerana kita bermohon ilmu kepada kita. Wa qur rabbi zidni. Zidni tu ada ya di situ kembali kepada saya ataupun kita ni. Okay, maksudnya seorang individu. Untuk melangkah masuk tu kita minta supaya matlamat utama adalah untuk menuntut ilmu, kan, untuk mendapat keberkatan. Jadi wa qur rabbi zidni ilma. Dan bila kamu masuk je, kamu dah nampak menara. Ni menara Masjid Sultan Ismail UTM. Sebab tu kita masuk main campus,
dia akan kita nampak dulu simbol iman tu. Jadi inilah tanggungjawab kamu untuk mengekalkan kita punya logo kerana Tuhan untuk manusia yang menjadi simbol kepada Universiti Teknologi Malaysia. Ni DNA UTM. Okey, tadi waqur rabbi zidni ilma, increase me in knowledge. Ni ayat daripada surah Toha ayat 114. Mungkin kamu tak tahu ayat apa daripada surah apa. Ini adalah surah Toha ayat 114. Jadi kamu boleh save lah dalam mindset kamu untuk mengamalkan doa ini untuk menjadi seorang pelajar yang berilmu. Okay, next slide ni adalah the first mosque in Islamic history. We call it Quba Mosque, ataupun kita kenal dia dengan Masjid Quba. Dia punya location dia in King Faisal Road, Medina, Saudi Arabia. Is one of the oldest mosques in the world. Jadi maksudnya ini adalah simbol pertama masjid yang dibina oleh baginda Nabi SAW. Okay. Apabila baginda Nabi SAW arrival Madinah, bila Nabi sampai je ke Madinah daripada Mekah, maka perkara pertama yang dilakukan oleh baginda Nabi SAW adalah membina masjid. Jadi menunjukkan bahawa perkara utama untuk dilakukan dalam kehidupan seorang Muslim itu adalah meletakkan iman dulu di depan. Okay. Ini dia punya message dia. Okay. Mungkin ada di antara kamu yang pernah sampai Masjid Quba. Okay. Ini antara masjid yang bila kamu pergi menunaikan umrah, ini antara lokasi untuk dilawati lah, iaitu Masjid Quba. Ni di luar masjid dan ini adalah bahagian dalam masjid. Okay. Untuk kamu tahu aktiviti di Masjid Sultan Ismail UTM, kamu boleh lawati Facebook Masjid Sultan Ismail UTM. Ini antara aktiviti dia. Okay, yang diadakan di Masjid Sultan Ismail UTM. Jadi kamu nak tahu apa-apa perkembangan berkaitan dengan aktiviti masjid, kamu boleh like FB Masjid Sultan Ismail UTM. Dari segi struktur, ini adalah PM Dr. Aminuddin Rustam as a Islamic Center Director of Islamic Center UTM. Okay, ini adalah struktur organisasi Pusat Islam ataupun kita sebut dengan Masjid Sultan Ismail. Tapi pada tahun 2009, Pusat Islam Masjid Sultan Ismail UTM telah dinaik taraf menjadi Pusat Islam UTM. Jadi kalau kamu dengar perkataan Pusat Islam UTM dengan Masjid Sultan Ismail, itu adalah dua entiti yang sama lah. Maksudnya dia sama je. Masjid ini, Masjid Sultan Ismail UTM berada di bawah manajemen Islamic Center UTM. Okay. Di sini kita ada beberapa unit pendidikan, kita ada unit zakat, kita ada unit hal luar pelajar, kita ada pentadbiran yang menguruskan dan akan membantu untuk memudahkan urusan menyemarakkan syiar Islam di kampus universiti. Okey, sebelum kita tamatkan kelas ni, saya
Saya dah tengok beberapa projek yang kamu dah hantar assignment, individual assignment ni saya dah tengok. Jadi ni antara individual assignment yang saya download lah. Okay. Ini Masjid Al-Malik Khalid. Yang saya nak ni, okay. Nuraisha. Ya, saya doktor. Nuraisha boleh cerita sikit assignment yang awak buat ni. 2 minit. Assignment ni. Yang ni semua saya rujuk dekat Islamic Center punya website. Lepas tu FB je pun saya ambil tengok juga. Saya ambil punya gambar-gambar aktiviti. Boleh Doktor suruh pasal masuk. Boleh awak bentang sikit apa yang awak buat ni? Okey. Saya tunjukkan slide awak ni, awak cerita sikit. Masjid ni. Okey. Masjid ni dia didirikan pada mula dibina pada tahun 1986 dan siap dibina 1990, tapi dia start dirasmikan pada 23 Ogos 1991 oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Iskandar Ibni Almarhum Sultan Ismail, iaitu Sultan Johor. Dan masjid ni ada 3 tingkat. Satu tingkat dia ruang bawah tanah dan tingkat yang lain tu tempat solat. Dan dekat bawah tanah tu dia ruang ambil wuduk. Ada ruang ambil wuduk. Dia ada terletak dekat tengah-tengah lingkaran ilmu. Macam doktor cakap, dia ada dekat dataran tinggi. Ini antara struktur pengurusan dia. Yang ini pun saya ambil dari Facebook. Dia punya aktiviti. Okay, ni kita tengok aktiviti dia. Ni cerita sikit fungsi masjid. Okey, antara fungsi masjid. Antara dia mengedarkan zakat melalui sistem infak, menyelaraskan pengurusan surau-surau kat kolej-kolej, kediaman, dan memperkasakan pengurusan pusat jagaan kanak-kanak yang macam tadi tu, yang tadika, Hadanah UTM, melalui Hadanah UTM. Antara keistimewaan masjid ni boleh menampung 10,000 orang dalam satu masa sebab dia punya keluasan agak besar dan mampu menampung 800 orang jemaah wanita. Dan dia dilengkapi beberapa fasiliti seperti bilik pengurusan jenazah, tadika, dapur. Dia pun ada, tak silap saya, dia ada pasar mat dia sendiri. Macam mini market dia sendiri. Kedai lah. MSI Mat kita panggil, Masjid Sultan Ismail Mat. Nanti kamu masuk kampus boleh singgah lah. Ini antara gambar-gambar masjid UTM. Dia cuma gambar baru kita dah tak ada sendelia ni. Lampu sendelia ni kita dah tak ada. Kapet baru kita warna biru. Okay, nanti saya tunjuk lah. Okey, terima kasih Nuraisha. Okey, doktor. Okey, next saya nak
Kan Minyo, are you here? Yes, doctor. Yes, please present your assignment. This Masjid UTMK. Yeah. I checked this one on the website, and then I saw that it is a surah until April 1 of 1975. Then after that, it became Masjid Kayu UTM. Yes. And then on 20, 2010, it become the current one, Masjid UTM KL. They make the masjid bigger also. So 2010, it is located in KL, Jalan Maktab, off Jalan Sultan Yahya Patra, KL, Malaysia. So this is the management committee. I got it from the website also. So these are the activities. They may change. Like maybe Tuesday might become a hadith study. Maybe Monday might become kuliah Muslimat wanita di dalam Al-Quran, or they might change. But what I see on Facebook is that from Monday to Thursday, from 10 a.m. to 11 a.m., they have lectures, or every week on Monday to Thursday. And then sometimes they have a group dhikr. And then the function of the mosque, and there are some programs of culture, science, and Quran generation camp, Maulidur Rasul, greeting, tazkiyah, bardana, and Islamic medicine courses are available. And then they provide services for marriage and zakat and so on. And this is the photo of the masjid. I cannot find much photos because I cannot find pictures on. This is the only picture I can find. Okay, nice picture. Okay, thank you, Kan Min Ho. Okay, doctor. Kan Min Yo. Yes. You come from Philippines, right? Philippines, Myanmar. Myanmar. Yeah. Okay. Thank you. Next, last, Nurul Alis. Ada Nurul Alis? Ada doktor. Okay. Present sikit. Kita pilih masjid satu lagi di utara, di utara Semenanjung Malaysia. Masjid Al-Malik Khalid. Saya buat pasal Masjid Al-Malik Khalid. Dia terletak dekat Universiti Sains Malaysia, Pulau Pinang.